Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk-duduk di waktu petang ini selepas baru saja habis bersenam. Tunggu peluh kering sebelum nak mandi. Saya terfikir nak buat sebuah video yang ringan-ringan lah, yang ringkas-ringkas ya. Tentang insiden yang berlaku 2-3 hari ini. Tentang gelaran Wahabi. Okey, insiden pertama seorang ustaz namanya Ustaz Muttalib. Beliau menegur tentang perbuatan sebahagian orang yang membuat binaan di atas kubur, padahal itu adalah tanah perkuburan awam ataupun tanah perkuburan wakaf. Bila telah dibuat binaan yang sedemikian besar itu, maka tanah yang sepatutnya boleh digunakan untuk menggali kubur, mengemumikan orang lain telah pun menjadi terhad. Okey, lalu beliau menegur perbuatan itu. Di atas sebab beliau menegur, orang-orang pun menggelar beliau sebagai Wahabi. Padahal dalam mazhab Asy-Syafi'i memang terdapat larangan membuat binaan di atas kubur di kawasan perkuburan awam ataupun tanah wakaf perkuburan ya. Perkara ini telah pun dijelaskan secara terperinci, secara panjang lebar oleh Ustaz Syihabuddin di dalam video beliau. Saya ada bagi link di bahagian description ya. Ini insiden pertama. Insiden kedua pula, Ustaz Ahmad Dasuki. Ahmad Dusuki Abdul Rani juga dituduh sebagai Wahabi apabila beliau dikatakan menulis sebuah buku yang menegur tentang orang yang bercakap-cakap di kubur. Ahli kubur ya, yang dalam kubur tu dapat mendengar ke? Lalu orang kata, ini buku Wahabi lah ni. Lalu diberitahu pula bahawa yang itu buku Ustaz Ahmad Dusuki. Kalau demikian, dia dalam rangka nak membetulkan Wahabi. Okey. Jadi Ustaz Ahmad Dusuki pun dituduh sebagai Wahabi. Okey, tangkap layar ataupun screenshot yang saya masukkan ini ada di Facebook Ustaz Dr. Rozaimi. Saya ada bagi link di bahagian description ya. Tentang ahli kubur, orang yang telah dikebumikan, sama ada dia boleh mendengar atau tidak percakapan, persembangan orang yang masih hidup di atas kuburnya. Okey, memang ada beberapa dalil yang pada zahirnya kelihatan seperti mereka boleh mendengar. Antaranya hadis yang menerangkan bahawa yang ahli kubur yang saya masukkan ahli kubur tu orang yang telah dikebumikan. Yang telah dikebumikan, ahli kubur tu dapat mendengar tapak kaki orang-orang yang beredar daripada kuburnya setelah dikebumikan. Okey, sahih hadisnya. Hadis yang kedua tentang Nabi SAW yang bercakap atau bertanya kepada mangsa peperangan, perang Badar ya, masa peperangan dalam perang Badar. So Nabi bercakap dengan mereka tu. Okey, dan yang ketiga, bila kita ziarah kubur kan kita memberi salam dan ahli kubur dapat mendengar salam. So macam mana ni? Okey, jadi secara umumnya ahli kubur tidak dapat mendengar percakapan kita di dunia ini ataupun kita yang berada di atas permukaan, melainkan apa yang Allah izinkan. Sekali lagi saya ulangi, ahli kubur yang telah dikebumikan yang berada 6 kaki di bawah tanah tidak dapat mendengar percakapan orang yang hidup yang di atas kuburnya, melainkan apa yang Allah izinkan. Jadi macam kes dapat mendengar tapak kaki selepas dikebumikan, itu yang Allah izinkan. Seperti mana Nabi SAW bercakap kepada mangsa perang Badar yang telah gugur, bukan gugur syahid, ini musuh. Okay, musuh yang telah kalah tu, Nabi bercakap kepada mereka, itu Allah izinkan mereka dengar saat itu. Demikian juga apabila kita beri salam, Allah izinkan pada saat itu. Adapun pada selain itu, apabila tidak ada dalil, maka secara umumnya ahli kubur tidak dapat mendengar percakapan orang hidup di atas kuburnya. Apa dalilnya yang kata tak boleh dengar ni? Sila rujuk video saya sendiri, saya bagi link ya, di mana dalam video tersebut saya mengupas tentang isu tawasul dalam rangka menjawab Ustaz Engku Ahmad Fazil, dan dalam video tu ada saya beri dalil kenapa orang dalam kubur, yakni ahli kubur, tak boleh mendengar percakapan. Okay, ahli kubur tidak boleh mendengar percakapan orang yang hidup di atas kubur, kecuali dalam kes-kes tertentu di mana Allah yang izinkan ahli kubur itu mendengar. Macam mana kita nak tahu ahli kubur itu mendengar? Mesti ada dalil-dalil yang sahih, kerana ini masuk dalam perkara akidah, ini masuk dalam perkara ghaib. Baik, sila rujuk linknya di situ. Video saya tu panjang, sejam 20 minit.
Tapi link yang saya bagi tu, saya telah set timingnya. Bila anda klik, akan terus masuk kepada hujah-hujah, dalil-dalil pihak yang kata boleh mendengar dan bantahan saya ke atas dalil-dalil tersebut, ya, seperti yang saya sebut secara ringkasnya. Jadi apa yang menarik yang saya nak sampaikan ialah, seperti mana yang pernah saya kata sebelum ini, tuduhan Wahabi, gelaran Wahabi ni, ia tidak dilontarkan oleh orang-orang yang pernah membaca buku-buku tulisan-tulisan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tidak dilontarkan, dan tidak juga ia dilontarkan kepada orang yang membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ringkasnya, tak ada kaitan sama ada yang menuduh atau dituduh. Kebanyakannya, most cases, mereka memang tak baca pun buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Tanya tarikh meninggal dunia pun tak tahu. Tetapi Wahabi itu, seperti mana yang saya katakan sebelum ni, definisi saya sendiri, ialah apa-apa akidah ataupun ibadah yang berdasarkan dalil. Berdasarkan hujah, tetapi berbeza dengan kebiasaan masyarakat. Itulah Wahabi. Sebagai contoh, kita lihat contoh pertama. Dia menuduh Ustaz Muttalib sebagai Wahabi, padahal apa yang diperkatakan oleh Ustaz Muttalib itu ada dalam mazhab Syafi'i, mazhab rasmi di Malaysia ni. Okey, dan juga memiliki dalil daripada hadis-hadis di mana Nabi SAW melarang membuat binaan di atas kubur. Itu contoh-contoh. Contoh kedua, Ustaz Dusuki juga dituduh sebagai Wahabi. Alright, padahal boleh dengar ataupun tidak ahli kubur terhadap percakapan orang-orang hidup di atas kubur juga memiliki dalil yang berkata mereka tidak boleh dengar. Apa dalil tu? Rujuk video saya bagi. Okey. Jadi ini yang saya masukkan. Tuduhan Wahabi ni tuduhan yang biasa-biasa, yang sebegitu lazim, padahal orang yang menuduh tu pun tidak menyemak fakta, bukan berdasarkan sesuatu yang ilmiah. Dan yang dituduh pun tu, yang dituduh itu lazimnya ya, mereka memiliki dalil, mereka memiliki hujah, mereka memiliki rujukan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, jangan takut, jangan terkesan, jangan terpengaruh secara negatif terhadap tuduhan Wahabi. Kerana apa? Tuduhan Wahabi itu hanyalah tuduhan ke atas sesuatu keyakinan, yakni akidah ataupun ibadah yang memiliki dalil, memiliki hujah daripada Al-Quran dan Sunnah, tetapi berbeza daripada kebiasaan masyarakat kita. Dan dua insiden yang baru berlaku ini adalah bukti tentang apa yang saya definisikan. Ini definisi saya buat sendiri ni. Okey, tak ada kaitan langsung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan perkara lain yang saya nak puji ialah sekarang ini kita memuji keberanian, walaupun baru dua, tapi tak apa, moga-moga ramai lagi, ataupun ada ramai lagi keberanian ustaz-ustaz menegur kebiasaan perbuatan umat Islam di Malaysia. Sebab saya yakin ustaz-ustaz ni mereka tahu benda tu salah, tapi mungkin mereka berhati-hati ataupun takut untuk menegur. Kerana apa? Kerana akan dituduh sebagai Wahabi. Moga-moga mereka Allah berikan kekuatan untuk terus menegur apa-apa kesalahan yang biasa berlaku di masyarakat kita ini tanpa takut, tanpa terkesan, tanpa kena tempias, tanpa takut kepada tempias dengan tuduhan Wahabi. Sebab tuduhan Wahabi ni kita kata tak ada nilai. Orang sekarang main tuduh-tuduh saja. Apa yang kita tanya orang yang tuduh tu pun dia pun tak tahu sebenarnya. Dia pun tak tahu. Jadi inilah sedikit yang ingin saya kongsikan video ringkas pada petang-petang ini. Okey, jadi jangan lupa rujuk kepada link yang saya bagi di bahagian description ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.